أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم لذلك في الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, seperti saudari dan semua sekalian, Yusrah kita sambung pengajian kita Al-Hikam karangan Syekh Ibn Atha dimakan oleh Tuk Pramani serta Tegaru dalam bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bi barakati yaumil qiyamah. Maka kata muallif itu ma tajidul qulubi minal humum wal ahzan fali ajli ma mana'tu min wujudil iyad itu kata muallif, kata pengarang, kata kitab asal iaitu Ibnu Atha, ma tajidul qulubi minal humumi wal ahzan fali ajli ma mana'tu min wujudil iyad. Maka kata dia, barang yang didapati akan dia oleh segala hati daripada segala percintaan. Sebab apa saja benda yang hati jatuh cinta, segala benda yang kita rindu, yang ditegahkan ia daripada memandang keadaan yang fa'il. Benda yang kita rindu, benda yang kita suka, kita tak nampak orang tu, kita tak nampak benda tu. Kerana jikalau dilihatnya, hakikatnya kalau dilihatnya keelokan yang fa'il, nescaya ditanggungnya daripadanya sakit pada yang jauh. Nescaya kita tidak merasa sakit, tidak merasa susah dan tidak merasa derita kalau kita tahu yang menyesal kita tu orang yang kita sayang. Betul tak? Macam kita dengan nyawa rumah sayang lah, kalau kutiak ini sakit lah, tu dia. Tapi marah ke sayang? Marah, pukul lah sikit pun ya tak? Tapi kalau rumah kutiak, waduh, biru sampai kadang-kadang, betul tak? Ni cerita dengan orang lah, rumah tangga masing-masing kan. Biru, cubit. Tapi tak ada apa-apa. Sebab apa hak cubit itu kita punya isteri yang kita sayang. Acur lah cubit tu dah, berkembur, rasak, kata buku tu dah. Jadi, kesakitan ujian daripada Allah ataupun segala benda susah dialami di dunia ini, kalau kita tahu, kalau kita nampak ianya daripada Allah, secara bukan saja kita sedih tetapi kita bertambah gembira. Hari ini yang kita susah sangat tu sebab kita tak nampak Tuhan. Sebab Tuhan bukan kekasih kita. Sebab tu kita lebih suka gemar dengan keindahan, kemewahan, kecantikan, keseronokan, suka bercakap benda lara sebab kita tak nampak Tuhan nampak kita. Maka sebab kalau kita tahu ya Tuhan nampak kita, duk tengok kita dan kita nampak Tuhan, saudara, kita nak berkata sedikit pun benda lara kita tidak mampu. Begitu juga kalau kita tahu yang ada uji kita dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan sakit lah, dan berbagai-bagainya, apa saja kesusahan itu Allah punya, saudara, kita sedikit pun tidak rasa kecewa. Hari ini kita tak nampak Tuhan, yang kita nampak orang tu lah. Kalau pukul kita nampak orang yang pukul tu lah. Kalau orang beri nikmat pun sama juga, kita nampak orang tu lah dan sebagainya. Tak nampak Tuhan. Kalau menang pilihan raya berkat doa orang alim. Kalau kalah pilihan raya, SPR tipu, undian tu. Tuhan tak ada. Tuhan tidak ada dalam kamus orang-orang yang tidak belajar ilmu tasawuf. Penderitaan dia zat orang zalim. Tuhan tidak kena mengena. Kesenangan dia, kebijaksanaan dia tidak kena mengena dengan Tuhan. Inilah dia akibat daripada tidak nampak Tuhan. Kita akan menderita dalam kesesakitan dan kita akan bangga dan sombong diri bila kita menerima nikmat. Ya, kalau tak faham pun tak apa, dengar aja. Kalau kita balik rumah pun ada bola mana ni? Dengar aja, tak apa, tak faham pun tak apa, dengar aja. Satu hari saya akan faham. Bila saya dah faham benda ni, saya akan rasa tidak akan dapat dicari di mana-mana lagi pada hari ini. Saya dulu di Baghdad, beberapa orang ulama-ulama sufi keluar daripada kota Baghdad menuju ke Mekah, menuju ke Madinah dan sebagainya. Bertembung dengan anak murid dia, "Syekh, kenapa lari? Aku mahu lari dari sebuah negeri yang zalim kepada negeri yang aman." Bukankah itu qada Tuhan? Aku lari daripada qada yang jahat kepada qada yang
yang baik. Sudah. Saudara, Nabi daripada Mekah pergi Madinah pasal apa? Saudara, bukankah kezaliman berlaku di kota Madinah? Nak berdakwah pun tak boleh, nak bercakap kebenaran pun tak boleh, dia berlari pergi Madinah. Itulah dia konsep. Dan benda ni akan berlaku sampai ke akhir zaman lah. Sampai lebih-lebih lagi di akhir zaman. Nabi kata di akhir zaman nanti, wahai sahabat-sahabatku, pencinta-pencinta Allah akan lari masuk ke gunung-gunung. Hak Nabi cakap tu saudara bukan akan datang sekarang. Jangan pula selagi akan datang, selagi akan datang. Bukan. Hak Nabi cakap tu sekarang hari ini. Pergi masjid pun orang halau dia, tak ikut cara dia halau. Bercakap pun tak kena kehendak dia halau, dia keluar. Saya pernah satu masa dia tak suka mengajak ilmu tasawuf, pergi jumpa saya kat kedai kopi. Cerita masjid dia tak ada duit lah, masjid dia keputusan keuangan lah, maka ustaz suruh berhenti mengajar. Saya kata pasal apa, salah kat mana? Tak salah ustaz, okey, tapi kita orang tak ada duit nak bayar. Saya kata cakap betul-betul. Ajaran ni tak betul ke kau tak ada duit? Dia kata tak ada duit. Tak apa, saya bagi mengajar free je. Saya free je. Tak apa, lain kali kita bincang lain kali. Hidup lagi orang dia. Tak sukanya kepada ilmu ini saudara, rela halau daripada masjid. Alasannya tak ada duit nak bayar. Ini pun sama lah. Bila mari satu benda orang yang cinta dunia, cinta kebanggaan dan tidak seronok dengan pelajaran ini, mereka akan menghalau kita daripada kepentingan mereka. Sebab tu saya cakap hari-hari, jangan pergi ceramah kat kedai kopi. Ilmu ni ilmu yang telah dibenci semasa selepas zaman Muawiyah lagi. Sebab apabila wafat Sayyidina Ali, terus putus ilmu ini sampailah kepada akhir zaman. Bermula daripada pembunuhan Sayyidina Husin alaihissalam. Bila berlaku pembunuhan Sayyidina Husin alaihissalam, ulama-ulama bangun, janganlah, kenapa zalim, kenapa ni. Tak dengar juga, nak pergi juga bunuh cucu Nabi ni. Akhir sekali berkumpullah tentera-tentera dan akhir sekali berjaya mengepungnya. Ulama-ulama tak boleh buat apa. Sebab hak mengepung ni dia ada askar, dia ada kata gebar, dia ada exozet, dia ada aircraft carrier. Dia enggak apa ni, Sayyidina Husain buat kerih, nak lawan macam mana? Akhir sekali petang balik jumpa dengan ulama-ulama. Ulama tanya, apa khabar Sayyidina Husain? Senyap dah kok. Apa khabar Sayyidina Husain? Nampak darah-darah semua, terus menangis. Alim ulama terus menangis, termasuk anak-anak dia sendiri menangis. Anak dia bernama Muhammad bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu bangun berucap kepada alim ulama lain, tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini sudah berubah. Kemungkaran sudah tidak dapat disekat dan makruf sudah tidak dapat didirikan. Maka siapa-siapa yang cinta Allah, sila keluar daripada bumi ini. Ucapan Sayyidina Muhammad bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Itu zaman Husain, tuan-tuan. Ini zaman Cik Husain. Itu zaman Sayyidina Husain. Sudah tidak dapat lagi membendung perkara-perkara zalim terhadap ulama-ulama dari segi ilmu ini. Maka nasib baik pada masa itu masih hidup lagi Zainal Abidin dan sebagainya, terus memperkembangkan ilmu ini di belakang tabir. Sebab itu siapa saja memperkembangkan ilmu ini, dua sahaja. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipenjara. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipenjara. Sebab apa? Mengganggu gugat pentadbiran negara mereka, mengganggu politik mereka dan mengganggu kepentingan dunia mereka. Itu dia. Tak percaya, lepas ni pergi rumah saya. Kalau saya nak cerita pun, saya bukan nak percaya. Inilah ilmu yang ada pada orang-orang alim. Sebab tu sudah mencari mana pondok buka kat tengah bandar. Semua pondok buka di pendalaman 10 km masuk kat tepi bukit sana. Bukit tepi bukit sini, tepi bukit sini. Saya baru balik jumpa satu pondok tepi bukit. Dia ni kawan saya, kawan baik saya. Saya tanya dia, kenapa bagi buka pondok lautan rimba gini, rimah 4-5 duduk ni? Dia kata, aku tidak rela mati di bawah ulama jahat. Aku tidak rela mati di bawah ulama jahat. Biar aku mati lautan, tak apa. Sudah berlaku. Ya, saya pun bincang-bincang dengan dia. Saya kata, kita nak discuss beberapa ilmu. Dia kata, kita gila lah. Sekat dulu. Nak cerita tuan-tuan sekalian, masa zaman lari sudah pun sampai. Zaman lari sudah pun ada. Cuma kita saja yang tak perasan. Kita saja yang anggap benda tu belum berlaku sekarang. Inilah dia. Sebab itu kata dia, orang yang berdekat dengan Allah
hati yang telah terpaut cintanya kepada Allah. Tetapi kalau kita dah hasil maksudnya berubah yang diadatkan, maka itu kerana ditegahkan memandang akan dia. Tapi kalau saudara nampak pemberi ini, saudara nampak Allah ni dari segi mukasyafahnya, maka saudara akan berbuat apa saja untuk menyenangkan ataupun untuk mencari keredaannya. Saudara akan buat apa saja, percayalah. Saudara tidak akan rasa takut kepada apa saja dan tidak menderita kepada apa saja. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jaga-jaga wali Allah, dia tidak reti takut, dia tidak reti duka cita. Itu dia lah kita hilang 10 hiyar pada 2 hari. Hilang 10 hiyar 2 hari demam. Maka hanya senya ni syarah lagi. Maka hanya senya engkau dapat dalam hatimu duka cita. Kenapa kita sedih? Kenapa kita masalah sangat dalam masalah hidup di dunia ni? Kerana lagi tinggal serta dirimu bahagianmu yang mazmumah. Kerana dalam diri kita ada perangai buruk, ada kepentingan nafsu. Apa dia kepentingan nafsu? Nak suka. Saudara, dalam badan kita ada lagi satu makhluk bernama nafsu yang mengganggu pencapaian kita kepada Allah. Itu dia. Dia inilah yang mengkhianat kepada kesucian kalbu. Inilah makhluk yang membinasakan kebersihan hati. Nama makhluk ini ialah nafsu. Mengganggu dalam hidup kita. Kenapa dia jadi mengganggu? Sebab dia tidak ada sempadan nafsu ni. Dia suka nak suka je, nak sedap je. Tu dia. Dia tak ada sempadan. Dia tak tahu Allah tu siapa, tak boleh, tak kira, dia tak kenal dah. Sejak jadi lagi dia melawan Allah. Tetapi masalah dia, makhluk ini ditanam di dalam diri kita. Dia ada gila dunia, gila harta, gila puji, gila pangkat, gila masyhur. Mari daripada dia lah, makhluk ni. Maka sebab itulah, kerana lagi tinggal serta dirimu dan bagianmu. Maknanya ada kamu layan dia. Kamu duk layan dia, kata dia. Yang mazmumah, yang jahat tu, sifat dia. Nafsu ni bersifat dua sifat dia. Satu sifat mahmudah, satu sifat mahmudah. Ada pada dia. Mahmudah bermakna sifat dia menjurus kepada yang terpuji. Mazmumah bermakna yang jahat. Contoh, suka pergi barat, itu mazmumah. Suka pergi majlis ilmu, itu mahmudah. Bagaimana kita nak tukar budaya nafsu jadi baik ni, sedangkan dia ganas? Itulah pengajian kita. Itulah pengajian kita. Yang kita duk pergi puasa lah, duk pergi mukhayyam lah, duk keluar harta benda lah, duk tidur bangun pagi-pagi buta pukul 3-4-5 pagi lah. Itulah sebab dia. Nak lawan dia punya keganasan tu tadi. Nak fight dengan dia. Kalau kita bagi duk subur, bagi dia berenuk, bagi dia bertambah subur. Dan akhir sekali dia naik atas belakang kita. Saudara tak percaya, saudara kalau ada anak lelaki atau perempuan, bagi apa dia nak. Bagi apa dia nak. Tak sampai umur 15 tahun. Dia minta sekali, hak dia nak tu tak dapat. Dia kata apa? Mak tak faham. Itu dia. Kecuali daripada kecil lagi, saudara sekat dah. Pergi kat kedai, nak beli apa? Nak beli Lego. Ni tak boleh, ni mahal. Beli yang ni. Ini mahal ni, mak bukan ada duit. Beli murah je. Okey lah, dia kata. Lepas tu dia, ni makan lah. Makan nasi sudah goreng sudah dah. Kalau ikut nak makan nasi nak makan biryani saja. Okey lah. Lama-lama dia mula ikut. Nak makan apa? Ikut mak lah. Tu dia. Bila ikut mak lah. Tapi kalau sudah beri satu hari, saya nak makan aiskrim yang mahal sekali. Tak ada duit. Tak payah. Mak tutup tapi 10 kali. Mak dia kena. Itu anak, saudara. Itu anak kita. Yang kita sendiri beranak kan dia. Isteri pun sama. Nak gelang, beli gelang. Nak rantai, beli rantai. Nak gelang kaki, beli gelang kaki. Tak cukup lagi, beli gelang hidung. Akhir sekali tak cukup kan nak hak berat. Akhir sekali 3 kali sakut kat leher. Tak cukup lagi. Tapi ini bukan kita lah, contoh. Semua benda di dunia, saudara, kalau saudara cuba beri apa yang dia nak, saudara satu hari saudara tarik balik benda tu, dia akan memberontak. Okey, contoh dunia pula. Akhir ni minyak murah, RM2.5, murah lah kan. Nak banding dengan siap. RM2.5, murah. Sekali naik RM3, apa jadi agak-agak? Demonstrasi? Takut nak sebut. Demonstrasi. Sebab apa? Sebab marah minyak naik.
Padahalnya saudara, di Thailand 2 kali ganda lebih mahal pada kita. Minyak kita duk kita jual sana kaya raya. Tak dengar cerita pun Thailand memberontak. Sebab apa? Sebab dia tak reda diri dia menerima kesusahan. Itulah sebab dia. Macam anak kita juga beri sekali terkesat memberontak. Maka begitulah nafsu yang ada pada diri kita. Kita bawa dia, ada hal lah, jomlah kita pergi. Sibuk, busy lah. Kita sentiasa beri dia. Apa dia nak? Suatu hari saudara, dia akan membunuh diri kita. Sebab tu kata dia, sebab tinggal serta dia itu bagianmu yang mazmumah. Kamu tak potong dia, kamu tak pukul dia, tak didik dia. Maka jikalau telah fana engkau nescaya, tiadalah lagi tinggal padamu. Kalau kamu berjaya mengikisnya, maka dia akan mengalah kepadamu dan ikut apa yang kita arah. Kena hak tu bukan senang lah. Maka barang siapa telah zahir ia dengan wujud, memandang yang fa'il. Andai kata jika dengan kita ada orang nampak ilmu mukasyafah, makna dalam ilmu tasawuf dia kata Ubudullah ka'annaka tara fa innakum tara fa innahu yara. Andai kata kamu tak nampak, Tuhan nampak. Nabi kata, andai kata kita tahu ya Tuhan nampak kita, nescaya tiada memberi bekas padanya segala duka cita dan segala percintaan. Hak lain semua jadi tak ingat belakang. Ingat Allah sahaja. Sudah di dunia ni pun kita boleh bayang. Kita akan memuja orang yang kita cinta tu, akan aduh bila lah nak jumpa dia, pun kita jumpa dia, kita akan rasa macam amat gembira sekali. Seram-seram sejuk kita bila kita jumpa orang yang kita rindu dendam tu tadi. Begitu juga kita nak makan apa, katakan contoh, Allah nak mengidam, nak makan buah manggis, sana sini tak ada jual, jumpa buah manggis, nampak buah manggis, oh tu dia. Sebab apa? Kita mencengkam kita punya rindu. Begitu juga kalau kita rindu kepada Allah, di dunia ni sudah mula datang dia punya yastahi tadi, dia punya ghairah tadi sudah datang, nak menunggu masa untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Di dunia ni kita sudah buat rehearsal dia. Tidak sabar menunggu pukul 3:30 malam nak bangun munajat dengan Tuhan. Tidak sabar nak tengok Quran, nak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sabar nak mengaji, nak dengar apa kata-kata alim ulama. Begitu. Maka saudara, inilah latihan rindu nama dia. Latihan rindu. Kalau di dunia kita tidak rindu Allah, bagaimana mungkin kita nak tengok Allah? Tidak mungkin. Nabi kata, saya tulis supaya saya dapat gambaran sikit-sikit. Sekarang kita sudah masuk perbahasan ilmu rasa. Bukan lagi ilmu teori, ilmu rasa. Iaitu kita sudah sampai ke tahap nak merasai yang kita latihan kita 7 tahun yang lalu. Kalau kita tidak dapat juga menghayati sudah muka surat 123 ini, bermakna saudara kena refer nombor muka surat 1 semula. Refer muka surat 1 semula. Sekarang ini sudah 123. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam untuk akhirat. Maknanya di dunia ni tempat kita menanam. Tanaman kita di dunia sampai ke tahap berbunga dan buahnya diambil di akhirat. Di dunia tempat kita menanam. Okey, saya buat dalam bentuk contoh. Okey, dunia tempat menanam kan? Menanam. Maka sudah pasti di akhirat tempat mengambil buah. Okey, dunia tempat kita merindu. Maka di akhirat tempat kita membalas rindu, melihat Tuhan. Di dunia tempat kita berkasih, maka di akhirat tempat kita bertemu dengan kita punya kekasih. Okey, di dunia tempat kita menjalin kasih. Hello, dan di dalam syurga tempat kita bertemu. Kalau di dunia sudah tidak bercinta, saudara, bagaimana mungkin nak bercinta di syurga? Kalau di dunia kita sudah tidak ada bermahabbah antara umat Islam, tidak ada mahabbah, bagaimana di syurga nak mahabbah? Tidak mungkin. Kalau dunia sudah bergaduh, di akhirat tidak akan bertemu sekali-kali. Bila Tuhan tanya di akhirat besok, mana kawanmu, nak sebut siapa agak-agak nama siapa yang kita nak highlight kan?
Siapa kawan kamu? Kawan saya apa? Saya tak pernah. Nama kawan kamu siapa? Kawan saya gitu. Nama dia. Sebab aku berkapak benar dengan dia. Sampai pun title Umar bin Abdul Aziz. Punya kasihnya, punya sayangnya sampai tahap tu. Dengan kawan seagama, aku dendam padamu. Ini ajaran apa dia tuan-tuan sekalian? Saudara-saudara, kalau sudah benci dengan kekasih Allah di dunia, saudara tidak akan mencium bau syurga di akhirat. Sebab tu Nabi kata satu hadis, aku beri kamu peluang 3 hari sesama umat Islam untuk bertegur sapa. Kalau ada lebih 3 hari tidak bertegur sesama beragama Islam, tertutup semua pintu syurga. Takkan ulama tak baca hadis ini? Inilah pengajaran kita. Sebab tu saya kata kelas kita ni asing. Sebab orang sudah berpendapat boleh bergaduh dengan Islam halal bergaduh dengan orang Islam. Malah sunat muakkad dekat pilihan raya. Bergaduh tu sunat muakkad. Siapa pengikut dia, saya berlepas tangan dia. Siapa yang pengikut orang yang mengimpi untuk bergaduh sesama Islam, saya berlepas tangan. Tanggunglah di hadapan Allah SWT. Tidak ada cinta dengan Islam di dunia, saudara tidak akan cium bau syurga. Itu hakikat dia sebenar. Saudara carilah hadis mana pun, Quran mana pun, dengan orang Islam, jangan bergaduh. Wala tajassas. Nak siasat kesalahan dia pun tak boleh. Wala yarda ba'dukum ba'da. Jangan merendah, jangan caci mencaci. Wala yarda ba'dukum ba'da. Ayuhibbukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Fakarihtumu. Sadaqallahul azim. Hei saudara-saudara sesama Islam, jangan kamu membenci, caci mencaci sesama Islam. Sanggupkah kamu makan daging saudara kamu yang sudah bangkai, yang sudah berulat? Daging ini mungkin orang sedap, mungkin boleh buat sup, tapi daging dah busuk, dah berulat. Datang bertemu Nabi SAW, Abu Bakar lah masa tu. Saudara, mau puasa tak hari ni? Dia kata puasa. Bohong. Bercakap betul, mau puasa atau tidak? Puasa. Bohong. Cakap betul-betul. Puasa. Bohong, aku tengok mau lepas makan. Kejap dia muntah. Keluar daging betul. Lepas tu dia tanya, sebelum ni mu datang ni, ada mau mengumpak tak? Ada. Dia pun tanya, ya Bakar, wahyu turun ke? Nabi mati turun lagi ke wahyu? Abu Bakar pun jawab, ittaqu firasakal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Aku tahu kamu sedang berbuat maksiat di belakang sebelum datang kepadaku, kerana manusia yang mukmin Allah buka hatinya, firasat namanya, firasat. Firasat ini saudara Allah beri kepada guru-guru mursyid selain Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, Allah akan beri senjata bernama firasat. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia tahu dalam bentuk yang berbeza-beza lah. Ada yang dalam bentuk nampak wajah betul, ada bentuk dalam bentuk nampak 2 orang tapi tak kenal siapa, ada bentuk dalam bentuk gambar gemuk-gemuk pendek-pendek gitu tapi tak tahu siapa. Orang alim ni pula dengan nama-nama sekali mari dia tengok degree of buka tadi. Dan degree of buka tadi. Tapi buka mesti buka, saudara sekalian. Apabila hati telah bersih, Allah akan hadiahkan satu perkara bernama firasat. Firasat inilah senjata kepada alim ulama untuk mendidik murid-murid dia. Baik. Apabila kita tidak ada benda rindu, tidak menanam, bagaimana kita nak ambil buah? Apabila kita tidak merindu di dunia, bagaimana nak merindu di syurga? Kalau kita tidak berkasih di dunia, bagaimana berkasih di syurga? Kalau kita tidak di dunia, tidak ada bermahabbah, tidak ada kasih sayang, bagaimana nak berbahagia di syurga? Tidak mungkin. Maka sebab itulah pengajian kita sedang perhati 8 tahun yang lalu, ajaran kita adalah mahabbah. Makan setalam, tidur sebantal, bergebuk beg kadang-kadang bertukar. Ni beg siapa ni? Oh, beg aku. Bertukar. Saudara, pasal apa? Nak merealisasikan mahabbah di dunia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman kamu kalau kamu tidak kasih kepada saudara kamu sebagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Itulah dia punya kita punya senjata dalam bentuk dalam mana bunyi
Dah berat. Okey. Firasat ni senjata yang Allah beri kepada alim ulama. Okey, kita tengok pengajian kita dulu. Kata dia, kalau kamu nak kenal orang ini, kata dia, maka buang semua sifat mazmumah yang ada pada diri kamu. Sifat mazmumah adalah tercetus daripada nafsu kita sendiri, dan nafsu ada dalam badan kita. Maka cara-cara untuk mengeluarkan kejahatan nafsu dan mengengkang dia dalam pelajaran kita lah, dalam perjalanan yang lama-lama. Maka barang siapa telah zahir ia dengan wujud memandang yang fa'il, kalau dapatlah kiranya kita dapat merasai Allah itu kekasih, maka kita tidak akan rasa penderitaan di dunia. Bagaimana nak nampak Allah yang tidak nampak? Dia zat yang wajibal wujud, laisa kamitslihi syai'. Maka Allah hantar manusia bernama Muhammad. Okey, kemudian kalau itulah kamu, sebab kamu manusia, aku tahu kamu manusia. Okey, sekarang Nabi kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh sebab aku Allah, maka kamu takkan dapat jumpa aku. Maka oleh sebab itu aku hantar kekasihku. Kekasih Allah nama apa? Nama Muhammad. Muhammad juga kita tidak jumpa, dia sudah wafat. Kita nak kasih kepada Muhammad sudah tak ada. Sekiranya kamu kasih kepada aku, tadi bahasa kita nak kasih kepada Allah kan? Allah tak nampak. Tidak mungkin kita orang biasa ni nak lihat Allah. Maka Allah kata, fattabi'uni. Nabi kata, fattabi'uni, mu ikut aku, yuhibbukumullah. Nak kasih kepada Allah, tak nampak, kasih kat aku. Aku Muhammad. Maka Muhammad sudah wafat. Bila Muhammad sudah wafat, dia bagi pula, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitu ihtadaitu. Mu kasih pada sahabatku. Sahabat-sahabatku macam bintang-bintang di langit. Mu kasihlah kepada siapa saja, kamu akan masuk syurga. Sahabat juga sudah wafat. Okey, sekarang apa jawapan saudara nak cari apa? Sahabat juga sudah wafat. Jadi al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Maka inilah yang kita dapat untuk menyambung kasih kepada Allah. Sebab itu ulama jangan jadi juru cakap. Ulama dia kena jadi model Rasulullah tu tadi. Kalau Rasulullah tak cinta kepada dunia, dia kena tak cinta dunia. Rasulullah kasih pada umat, dia kena kasih kepada umat. Rasulullah tidak suka kepada benda-benda lara, dia kena tak suka kepada lara. Semua benda yang ada pada Rasulullah kena ada pada dia. Sebab dia adalah sebagai model untuk menghubung kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama sendiri purok sekarang, macam mana boleh nak hubung kasih kepada Allah? Dia sendiri itu sepenjenayah. Bagaimana nak selamatkan kita daripada penjara? Dia sendiri penjenayah. Maka inilah masalah akhir zaman. Dia gelar sebagai ulama al-ulama'u. Inilah dia yang telah berlaku, iaitu dia ulama su, iaitu ulama jahat. Digelar sebagai ulama su. Satu lagi ulama akhirat. Untuk saudara mengenali mana ulama su, mana ulama akhirat, saudara balik rajin-rajin buka blog. Saya tidak dapat nak refer balik pelajaran yang lepas-lepas. Saya tulis basic dia dalam blog. Saudara baca balik guideline. Ulama su ni siapa, ulama akhirat ni siapa. Di antaranya ulama akhirat itu, saudara sekalian, dia tidak minat hak kita. Dia tidak minat nak kutip ilmu orang kampung. Dia tidak minat nak cari nama. Dan dia tak minat nak cari pangkat. Dan dia tidak minat mengaku dia paling baik. Tak ada. Dia hanya nak cari bagaimana nak menyelamatkan orang dari api neraka dengan ada pada dia. Dia tidak ada unsur-unsur peribadi, tak ada. Ulama su ni pula nak suka, nak mewah, nak glamour, silat teknik saja, maki hamba orang.
dan banyak saya tulis guide dia. Itu daripada page daripada kitab lah. Cuma saya buat dalam bahasa Melayu sahaja. Jadi ulama warasatul anbiya ni ialah ulama yang mewarisi perangai Nabi. Kata-katanya, pakaiannya, PL-nya, minatnya, life-nya tadi. Mana kita nak cari sekarang? Mana kita nak cari? Maka kalau tak ada, maka Nabi kata di akhir zaman besok, umat-umatku yang cinta akan kepada aku akan cari gunung-gunung. Dan sudah berlaku di zaman kita. Jangan duk layan yang dia cakap, oh apa pasal Mas Maya dah utai pula. Saudara, ada 7 golongan penghuni syurga, yang 7 ini di dunia, di pada masa lagi sudah pun dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan. Di antara 7 ni di antaranya pemuda yang apa diuji oleh wanita, kemudian yang ada orang jahat, orang apa semua, dan satunya ialah laki-laki yang duduk di tempat yang sunyi, bermunajat kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, sampai mengalir air mata. Dan air mata ini tidak akan dapat disentuh oleh api neraka. Adakah masjid tempat sunyi? Adakah hotel Hilton tempat sunyi? Maka sebab tu para alim ulama, para sahabat, dia milih tempat sunyi. Sebab tu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dia pilih 3 waktu untuk hidup di dunia. Dia pilih. Dia pecah 3. 1 bahagian untuk masyarakat, 1 bahagian untuk keluarga dan dirinya lah, dan 1 lagi untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini diguna di satu tempat yang sunyi, namanya saudara sekalian, dia bagi masa dia kepada 3. Satu masa ni 4 jam satu hari dia bagi. Dia pecahkan begitu. Jadi saya sekalian, masa yang dia dengan masyarakat ini dinamakan pemerintahan. Macam kalau kita ialah kewajipan dengan masyarakat lah. Kalau ini keluarga, yang ini dengan Allah semata-mata. Tidak boleh diganggu gugat. Tok guru saya bila masuk kawasan Salik dia, saudara, jangankan bini dia, jangankan anak dia, jangan anak dia, semua orang tidak dapat masuk tempat dia, walaupun isteri dia. Dia kunci dalam tempat dia macam ni. Tempat dia macam ni, ada pintu kecil satu, bersaiz 7 kali 3, lebih kurang begitu. Ayah saya kata, saya lebih kurang 7 kali 2 gitu lah. Sempit dia buat. Dia kata saya duduk cukup untuk dia semayang saja. Pintu tidak ada. Dan biasa dia pilih di sebelah atas. Ini kalau di rumah. Selain berumah, mereka akan pilih pulau. Mereka akan pilih hutan dan bukit bukau. Dan mereka akan pilih gua. Ini amalan mereka. Kecuali Wahabi Bengo akhir zaman, dia tak ada lah. Pasal apa? Siapa nak merealisasikan hadis Nabi SAW, orang yang berada di tempat sunyi, bermunajat dengan Allah, sedih memikirkan kesalahan dan dosanya, menitik air mata, maka dia berhak berada di bawah bayangan naungan Arasy. Takkan budak-budak ni belajar kat Mesir 10 tahun tak jumpa hadis ni, sampai perli lagi, sampai condemn, sampai perli, sampai kutuk pun ada. Macamlah ulama yang dulu-dulu ni, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Sayuti, Syairus Sikti, Sufyan As-Sawri, takkan tak reti Quran. Ini amalan mereka, bukan amalan kita. Ini saya bagi tahu tuan sekali. Hari ni hari fitnah, orang yang bercakap pasal sufi tapi know nothing berkenaan sufi. Akhir sekali menjadikan segala amalan orang-orang soleh menjadi amalan jahat, menjadi amalan buruk. Dihuraikan oleh ulama yang tidak ada basic lah. Okey. Kemudian tadi rindu dedam kan. Saudara cuba bayang, bagaimana saudara nak rindu kepada satu orang kalau kita tidak imaginekan rupa dia. Saya rindulah kepada kekasih saya, lagu rupa dia. Rupa tak tahu lagi, rasa macam tone drum ke apa ke. Mesti kita kena imagine dulu. Kita dah lihat wajah dia dulu. Pernah kita lihat dia berjalan, mak kita kena tunjuk dulu. Jangan sini jangan. Itulah. Aku nak pelagak dengan dia lah. Itu barulah boleh merindu. Bagaimana kita nak merindu kepada satu orang yang kalau kita tidak dapat imagine dia punya wajah dia? Bagaimana kita nak merindu kalau kita tak kenal tuan dia? Maka inilah yang dikatakan ilmu makrifat. Baik. Persoalan dia ialah bagaimana kita nak merindu Allah kalau kita tidak dapat melihat Allah?
Maka sebab itulah ada model Allah hantar kepada kita, namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Jadi semua manusia diminta merindui Muhammad. Bila Muhammad SAW wafat, semua manusia diminta merindui sahabat. Siapa yang menderhaka kepada sahabat, Nabi kata, man salaba ashabi, maka dia pakat wal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencerca salah satu sahabatku, maka dia penghuni neraka. Dua. Yang ketiga, Allah hantar kepada kita aulia. Man walillahi awliyai man nazara ilaihi la yasqa ba'dahu abada. Aku hantarkan kepadamu aulia-aulia, dan siapa bertemu dengannya tidak akan celaka untuk selama-lama. Man nazara ilaihi la yasqa ba'dahu abada, iaitu aulia. Aulia ni saudara bukan sahabat dan bukan nabi. Dia ni adalah pilihan daripada Allah. Allah pilih dia di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita setempat ini, seorang wakilnya bernama aulia. Aulia dalam bahasa Melayu ialah wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Berasal dari perkataan wali. Wali ni bermakna pemerintah. Wali ni bermakna penjaga. Penjaga kita nama wali. Misalnya kalau kita ada keluarga, bapa tu wali lah. Kalau kita sebuah negara, raja tu wali lah. Yang kita duduk tutu, duduk makan hamu tu wali kita lah tu. Saudara sekalian, kuat tak kuat wali ni waliul amri. Saudara, raja ni kuat tak kira jahat setara mana pun, kuat tak kuat power raja ni, dia boleh kahwinkan anak perempuan kita dengan lelaki yang dia suka tanpa restu bapa. Saudara, wakil rakyat tak boleh. Katalah seorang wakil rakyat, bahagian parlimen, mewakili rakyat, bahagian parlimen. Oh, punya wakil rakyat ni ulama besar. Bracket sini ulama besar. Bertaraf wali Allah. Tapi duduk di kampus sebagai wakil rakyat. Tak boleh jadi wali. Tak boleh. Tetapi raja ni malam pergi disco, siang lumba motosikal. Tetapi dia boleh menikah anak kita dengan lelaki-lelaki yang dia suka tanpa restu bapa. Ada soalan saya kata. Ni taraf waliul amri. Dicatat di dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Power dia diberi oleh Allah. Dia boleh menikahkan anak kita, dia boleh menetapkan zakat fitrah dan menetapkan masjid untuk sembahyang Jumaat, dan dia boleh menjadi imam semua masjid yang dia pergi. Katakanlah sekarang wali amri mari kampung kita ya. Okey, kita ada satu imam, qori imam ni, pandai baca Quran. Oh, fasih tajwid, mahir dia baca Quran. Mari sultan ni dia ma'awnah pun tak reti. Saudara sekalian, dia wajib jadi imam. Dia wajib jadi imam, dan semua makmum, qori besar tu kena jadi makmum. Dia wajib jadi imam sebab atas takat waliul amri. Orang politik mesti tak suka. Sebab apa? Dia duk organik ke wali ni. Bila orang ketubah Jumaat dia bagi. Orang tu dia suruh raja-raja mati pula. Tapi wakil ayat dia organik pula. Sedangkan wakil ayat tu bahagian projek saja. Bahagian projek pasir dengan kalbok. Tak kena mengena dengan urusan waliul amri. Wakil ayat saudara, dia berurusan untuk buat jalan raya, kalbok dengan jambatan. Dan kalbok jalan raya dalam takur. Itu saja tugas dia. Kita sayang setengah mati. Hak waliul amri ni hak Tuhan amanah, suruh jaga masalah umat, kita suruh dia mati. Setengah-setengah ulama nak pecah perut lagi. Okey, saya kata tak apa, saya tak kisah. Baru saya telefon tadi. Baru dia telefon saya, dia kata aku rela duduk dalam hotel biar mampu keluarga, tak apa. Kalau duduk bawah ulama gila. Tu dia. Saya baru balik jumpa dia. Saya kata apa mau lari. Dia kata dia cerita sekarang tu. Anak bini lari masuk dalam hotel. Nak menyelamatkan akidah daripada dikotori oleh Wahabi. Aku sudah lawan, dia kata nampak tak dengar, lari kata. Okey, kemudian apabila ini semua tidak boleh berlaku, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah. Maka Allah Taala akan hantar satu ke satu senarai semula. Yang pertama bernama Muhammad, yang kedua bernama
sahabat. Yang ketiga bernama aulia. Yang keempat bernama ulama amili. Saudara, ini yang kita berada sekarang. Inilah dia. Maka sebab-sebab tu saudara sekalian, tok guru dia balik dan mengaji di Mekah Madinah, dia mari balik kampung, dia akan buka apa? Buka pondok. Dia akan buka pondok, dia ajak semua orang kampung, bawa mereka kepada takwa kepada Allah, takwa Allah. Sebab apa? Sebab mereka ini menghubung kasih dengan Allah. Dia tidak berurusan dengan pasir, kalbak, biji timah, apa lagi? Harga getah dengan harga kelapa sawit. Dia tak kena mengenal dengan ulama. Sebab dia penyambung pewaris Nabi. Tu muat kerja dia. Sebab tu antara dua ni ada satu nama umara, satu nama ulama. Dan ini position Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sudah tengok Hanafi, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kan? Hambali. Saya nak tanya, dia wakil parlimen mana ni Pak Orang? Wakil parlimen mana Pak Orang? Tak ada salah. Dia duduk dalam hutan. Dia duduk dalam perkampungan, jaga anak murid dia. Sedangkan dia menjadi imam besar, termasuk Imam Sultan Harun al-Rashid pun bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan dia duduk sebuah rumah buruk dan tidak ada kena-mengena dengan pemerintah. Pasal apa? Dia bertugas sebagai ulamaul amil, warasatul anbiya, penyambung kepada Nabi dan penyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak merindu Allah, kita kena merindu Muhammad. Nak merindu Muhammad kena merindu sahabat. Nak merindu sahabat kena merindu aulia. Jadi kita akan turun ke sini dan kita berada di posisi ulamaul amilin. Maka sebab saya kata, saya belajar dengan seorang guru yang bertaraf ulamaul amilin, duduk di pondok. Dia tak erti main golf, tak erti main badminton, dan tak erti car wash. Dan dia juga tak erti tenis. Saudara, istihad dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. InsyaAllah ada beberapa maklumat. Pertama, petani ada perlawanan golf antara imam masjid ini dan imam masjid sana. Tu dia. Golf, bola sepak menjadi satu budaya kepada perjuangan masjid. Saya nak tanya, ulama mana berjuang benda ni? Saya sudah balik rumah lawan badminton dengan adik saya. Adik saya dia UM. Dia syariah, dia balik jadi hakim syariah. Saya ngaji pondok, tak ada CJ. Jadi balik kampung cuti belagar dengan dia. Dia ajak main badminton. Dia main badminton kat universiti. Jadi saya pun tu dia main piu-piu pakak piu, jatuh piu berapa kali. Mak saya lalu. Dia pegang tangan kat dinding saya sekalian. Ya Allah, kata dia, tangguhlah main badminton. Berterabur lagi nak ke rumah dua orang. Main badminton yang tidak ada satu kesalahan pun dimarah oleh ibu dan bapa. Tidak sesuai untuk seorang pelopor agama. Ini Tok Guru striker bola sepak. Tok Guru striker bola sepak. Tukar baca doa selamat untuk menang piala. Tak ada. Dan kamus alif ulama. Sebab apa? Dia ulama warasatul anbiya. Kerja dia sekalian bawa kita mencari keredaan Allah. Dia tidak berminat benda-benda lain. Itu dia. Inilah dia pelajaran kita. Ni dah buka 112. Puasa 40 hari tak buat lagi. 10 hari pun tak ada. Saudara, syarat utama orang sufi mesti puasa 40 hari 40 malam. Clearkan semua sekali roti canai, telur tak basuh, ayam tak sembelih, apa semua tu bersih tu. Sebab apa? Sebab ilmu tak boleh masuk dalam badan kita. Ilmu inilah kalau hati kita tidak diselesaikan. Ini sebab itulah kita payah. Kemudian kata dia, kalau kamu tinggal lagi pada mutawalif dan telah menghikayatkan bahawasanya seorang muda telah dipalu 99. Ini kisah cerita yang disyeduk sebagai pengalaman orang-orang sufi lah. 90 kali 9 kali, maka tiada ia berteriak dan tiada minta tolong dan tiada mengadu. Maka tak ada palu sekali yang sempurna dengan dia 100, maka berteriak dan minta tolong. Kena godes 90 kali steady je, tapi kena 100 tu meraung. Maka ditanya oleh Syekh Syubli, apa pasal jadi begitu? Daripada pekerjaannya, maka katanya bahawasanya keadaannya dipalu aku dalam 99 itu daripada kerana memandang
adalah ia melihatkan kepada aku, dan dalam satu itu didindingku daripadaku. Hak lain lagi satu lah tu kata dia, aku tak nampak kekasihku. Maknanya dia melihat hukuman dia kena ini, dia melihat Allah, dia mencari keredaan Allah. Hak akhir sekali, hak ia ke 100 tu dia nampak tukai godel, marah. Sudah tahu tak tukai godel? Badan dia besar macam mengalir. Saya tak tahu hukuman rotan hudud sebab tidak ada di Malaysia kita. Saya dengar cerita orang yang kena godel dunia. Nama dia Pak Sub, dia kena godel 6 rotan. Bukan 100, dia kena 6. Saya kata lah ke mana rasa kena godel. Dia kata apa? Dia kata seminggu lagi nak kena godel. Dia dah training dah. Hak pemukul ni training, bukan hak kena pukul. Hak pemukul ni buat latihan pukul. Rotan dia kata dia sedepa lebih rotan. Kata dia. Hak dia ni hak nak kena pukul pun sama juga kata dia. Duk gonyoh belakang dengan air lada burung. Gosok belakang. Supaya dia panah, dia season kan. Dia kena godel tak rasa sangat. Sedar dia kata apa? Cara latihan godel orang. Dia letak atas meja gini, dia buat latihan pukul. Ni rotan, dia kata. Dia itu kira satu. Saudara, dia kalau kena 6 sebab bayar. Satu kata dia. Lepas tu naik daging naik kata dia. Daging hok lepas kena rotan tu. Lepas tu dia pusing. Kanga daging tu. Tidak. Maka doktor mari ambulans semua close up. Bawa pergi hospital. Bawa pergi hospital jumpa doktor jahit apa semua tu gini. Sampai siap, sampai sembuh lah. Itu berapa tu? Baru 1 kan? Ada berapa lagi? Ada 5 lagi. Cuba bayang kalau 100 macam mana. Sebab tu saudara mana zalim rotan dunia dengan rotan hudud. Nak tahu rotan hudud macam mana? Tapi Malaysia tak buat lah. Rotan dia, saiz dia tak boleh besar daripada ni. Besar dalam berapa sentimeter rotan dia. Saiz rotan tu. Dan besar dia tak boleh lebih daripada ni. Ni pun dah besar dah kira ni. Dan panjang dia tak boleh panjang lebih daripada satu hasta panjang rotan tu. Maka cara rotan dia pegang buku macam ni, letak kat sini. Katakan ini peminum arak, kena rotan 40 rotan ataupun 100 umar. Okey, dia ambil rotan. Ni letak buku sini. Okey, ni tak ada rotan kan? Ni rotan. Okey. Lepas tu nak rotan. Buku ni jatuh fall. Tak ada jatuh buku ni. Rotan. Rotan kena pakai baju, bukan bogel macam dalam gambar khabar tu salah. Kena pakai baju apa semua hari Jumaat di tengah padang orang ramai. Baca ketubah dulu. Inilah dia balasan kepada peminum arak tu. Mudah-mudahan lepas ni jangan minum lagi hak lain. Jadilah iktibar doa kepada Allah, mudah-mudahan bertakwa kepada Allah sebagai. Maka rotan, rotan nak rotan ni ni huduk ni. Bunyi kata kalau benar nak huduk dia. Kita tengok rotan dia besar mana. Bismillahirrahmanirrahim. Letak buku dulu. Cik takut luka. Takut ada merah ke apa. Kalau ada berbelang sakit, maka berhenti dulu. Bawa pergi hospital. Besok pula. Minggu depan pula ke 1. Sampai habis 100. Saya nak tanya. Mana lebih zalim? Rotan hudud ke rotan sekarang? Tetapi bila cerita hudud, seluruh dunia menentang. Pasal apa? Pasal orang jahil saja yang takut ada bayang-bayang. Sebab tak ada benda. Hudud lagi tak ada apa benda nak dibandingkan dengan hukum dunia jauh lebih zalim daripada hukum Tuhan. So satu. Hak lain kali lah. Nak cerita kesok hukum Tuhan. Kalau disebut kamu pekoh lah. Sebab tu kita tak mengaji pekoh kita tak faham tak pekoh. Kita mengaji tasawuf, tauhid dan ilmu doa yang pekoh saja. Lepas tu kipayah kita tak belajar. Rotan-rotan bukan kerja kita. Ini kerja kita tak tahu tak apa. Okey Dan itu sikit saja sebagai orang kata jangan tak tahu langsung. Pasal apa kat luar sana dia kata ustaz usuk dia tahu tasawuf dengan tauhid je. Muamalat tak erti dia. Dia kata muamalat ni hukum pekoh. Takkan saya tak erti bahasa berak. Takkan saya tak erti bahasa berak. Tak erti bahasa berak tu pekoh lah. Saya batal wuduk takkan saya tahu katung tak batal mai saya tak tahu. Saudara pekoh terlalu mudah. Saudara boleh membaca daripada buku. Tetapi bila come to tauhid dengan tasawuf amat sukar sekali. Sebab dia mesti belajar menggunakan hati. Tidak boleh lagi menggunakan fikiran.
Pelajaran tauhid dengan tasawuf menggunakan hati. Pelajaran fiqh menggunakan akal. Tak sama. Sebab tu saudara, kalau ini kalau mudah, berat. Maka apabila ada memandang yang dikasihi, nescaya hilanglah sakit badan dan duka cita hati. Sebab itulah saudara sekalian, kalau saudara kita tengok amalan-amalan orang sufi, dia meletakkan kekasih kepada Allah nombor satu. Bila kita sudah hilang semua tu, barulah kita ajak beribadat. Barulah kita, sebab tu belajar tenang. Saudara nak bawa contoh ya, saudara belajar tenang, jangan kecoh. Baik dari segi dunia ke akhirat, belajar semayang pun sama. Letak kaki macam ni, steady. Jangan belajar, jangan gopoh. Sebab gopoh adalah ajaran syaitan. Baik dari segi kita ambil wuduk ke, semayang ke, baca Quran ke, belajar ke, steady, duduk, disiplin, letak betul-betul. Allahu Akbar. Tu dia. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau kita seorang bersama, ramai bersama. Jangan sekali-kali kita melakukan ibadat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat sakit ni bola. Tu dia. Orang macam ni ibadat serta dia tak akan kenal Allah untuk selama-lamanya. Begitu juga tempat di rumah, tenang, steady. Jangan gelojo. Ala ijratu minasyaitan. Jangan gelojo. Steady. Hari ni yang menjadi pelindung kita ialah, saya tulis semula ya. Yang menjadi pelindung kita untuk menguasai ilmu ini ialah, ni saya bagi ni supaya saya tidak menyesal. Sekarang kita sudah muka surat 121. Pelindung kita ialah yang pertama al-mal. Yang kedua al-jah. Yang ketiga taklid. Yang keempat maksiat. Ni dia. Sebab apa dia jadi pelindung? Semua benda ada pendinding. Kita kalau tak dapat benda tu. Contohnya macam Nabi nak pergi keluar daripada rumah dia hantar pendinding. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usainahum la yubsirun. Nabi balik pasti, maka jadi pendinding. Pendinding antara orang kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita didinding oleh kebanggaan nafsu tadi. Yang pertama al-mal, harta. Saudara, pejam mata. Kebanyakan orang tewas dengan mengaji, tewas dengan ibadat, tewas dengan mencari keredaan Allah. Sebab utamanya al-mal. Sebab itulah orang guru sufi, kalau saudara belajar tasawuf, guru sufi akan dia nak tahu duit kita ada berapa banyak. Dia takut kita menggunakan tempat yang membawa kita kepada kecelakaan. Saudara joinlah tarikat mana di dunia sekalipun, dia akan mengawal harta kita. Kita saja tak peduli. Kalau saudara join Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Samaniyah, Ahmadiyah, termasuk di luar negara, di Yaman dan sebagainya, yang pertama-tama sekali saudara kena keluarkan ini. Saudara tak percaya pergi tanya mana-mana tarikat di dunia. Kalau tarikat, sebab apa? Sebab pendinding dia dengan Allah al-mal. Maka dia akan ambil. Berapa mu ada? 1 juta. Anak mu ada berapa? Kereta mu ada berapa? Mu belanja berapa mu? Sebenarnya berapa belanja? 300. 3,000 katakan. Dia bagi 3,000. Selebihnya dia kena serah kepada syekh dia. Ada kita buat macam tu? Tak ada. Sebab apa? Sudah menjadi barang pelik. Okay, kemudian apabila al-mal ini selesai, maka nak tolak pergi al-jah. Apa dia al-jah? Al-jah ialah suka cari nama, suka cari glamour, suka cari kemasyhuran, suka puji, suka orang nilai kita baik. Tak nak orang cakap, salah orang kata jahat saja, seminggu tak tidur malam. Nak suruh kata baik je. Nak suruh kata kita orang mulia, kita orang alim, kita orang pandai. Salah sikit saja dia akan menderita. Maka orang ni dia torture. Cara mana torture dia? Dia bawa pergi lah hutan lah, masjid lah. Dia suruh cuci jamban, suruh cuci longkang, suruh perok kambing. Kita tak kenal mana satu orang besar, mana satu orang kecil. Allah Subhanahu Wa Taala buat riasil. Setahun sekali diwajibkan haji. Kenapa? Kenapa setahun sekali saja? Sebagai contoh,
Semua sekali yang kaya, raja ke, rakyat ke, orang biasa ke, dikehendaki duduk di tengah padang pasir, pakai kain tidak berjahit, kepala botak, tidak berkasut. Duduk di tengah padang. Nak rakyatnya mu raja ke, mu besar ke, kaya ke, miskin ke, ketika itu tarafnya sama. Nak tarik dia punya aljah. Maka sufi mengambil aliran ini, dia bawa pergi satu tempat, kita tak tahu dia pangkat apa. Semua sekali kena tidur atas lantai. Semua sekali kena tidur atas plastik. Tidak dibenarkan bawa bantal. Sekarang dah pemuda dah bawa bantal dah. Dah mula bawa bantal, tak lama lagi bawa tilang. Dengar khabar tak lama lagi nak bawa blender lagi. Latihan asal sudah lari. Yang ketiga dipendek cerita. Yang ketiga taklid. Taklid ni ialah pegangan mereka semasa join tarekat ataupun join harakah lain. Kalau dia berfahaman politik kena buang. Kalau dia bermazhab Syiah kena buang. Dia kena masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia ada fahaman lain seperti Wahabi ke apa, dia kena buang. Kena clearkan taklid ni. Dia kena pergi jumpa guru dia, bersalam, ya tok guru, aku nak belajar denganmu. Hak lain semua aku tahu itu siapa belakang, baru boleh. Tapi kalau fahaman politik pun nak, ngaji pun nak, Wahabi pun nak, Ahlussunnah pun nak, orang ini tak akan dapat berjaya sampai selama-lama ke sini. Okey, yang terakhir sekali maksiat. Dia akan suruh orang ini yang join ini tadi meninggalkan segala maksiat. Kalau dia ni kaki bola, dia kena berhenti main bola. Kalau dia kaki rokok, dia kena berhenti isap rokok. Secara yang berhemah. Maknanya kalau dia ni katakan satu kotak sehari, dia minta turun kepada 10. Kalau 10 dia turunkan kepada 5. Dan seterusnya. Sampailah dia lapor kepada guru dia, dia sudah tidak buat maksiat lagi. Ustaz, saya dulu Ustaz, sebelum join ini, saya kaki curi tayar motosikal Ustaz. Okey, sekarang bermulakan jangan curi tayar motor lagi. Ustaz, dulu saya Ustaz suka curi kaset kereta orang Ustaz. Okey, bermulakan jangan curi. Dia nak kena pastikan murid dia tadi meninggalkan segala maksiat. Jadi bila hak ni semua selesai, maka kalbu dia mula menyerang. Nawwir qalbahu binurillah. Nawwir qalbahu binurillah. Maka ketika ini Allah Ta'ala akan pancarkan kepadanya namanya syaraha. Pencaran daripada Allah namanya syaraha. Bila Allah sudah memancarkan cahayanya, maka ketika itu saudara balik rumah ataupun sekarang pun boleh. Saudara cuba pancar kepada satu orang dengan cahaya. Cahaya ni dia tak boleh corner tau. Dia straight cahaya. Sebab tu kalau kita tembak menggunakan laser, dia tepat. Satu tembakan menggunakan laser, dia tepat. Sebab cahaya tidak boleh bengkok perjalanan cahaya. Dan dia tidak boleh disekat oleh dinding. Dia tembus. Baik. Apabila laser Allah dipancarkan ke dalam kalbu, maka kita ikut siapa pancaran tadi, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kena ingat, pancaran laser ini akan berlaku apabila hati sudah bersih, sudah bercahaya. Sebab Allah Ta'ala akan berkomunikasi dengan kita melalui kalbu. Okay, saya ulang balik ya. Kau nak balik dah, bawa apa ni? Bola tak ada malu ni. Ini pun ulangan. Saudara, dalam diri kita ni proses pengajian kita. Dalam diri kita ada sekeping hati namanya kalbu. Dan Allah Ta'ala akan melakukan upacara perhubungan dengan makhluknya menggunakan kalbu. Dan kalbu ini akan transmitkan kepada akal kita. Jadi apa-apa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diarahkan kepada kalbu menggunakan tulisan yang bernama alam. Kalam akan menulis di permukaan hati. Dan hati ini tidak boleh ditulis macam kita sekarang ni. Kalau kotor boleh tulis whiteboard ni? Tak boleh. Maka hati dan dia kena bersih dulu untuk menerima tulisan daripada kalam. Kalam Allah hanya boleh menulis di papan yang sudah bersih. Bila sudah bersih, maka Tuhan tulis di sini, marilah belajar. Maka dia dibaca oleh ilmu akan hantar kepada
Iradah akan hantar kepada kudrat. Kudrat akan melaksanakan melalui amalan. Dan berlakulah dia actual punya praktikal. Maka semua benda ini berlaku disebabkan